baju kita dah bersih, tidak ada najis, jadi tidak menajiskan air. Jadi natijahnya nanti bila dah spin apa semua itu air bersih, baju pun akan jadi bersih. Ataupun cara yang kedua, kita letak air dulu ataupun letak baju dulu, tak kisahlah. Tapi ketika itu baju kita bernajis. Baju kita bernajis. Tak. Kencing air tu kita letak dalam mesin. Lepas tu kita letak air. Bila air kena najis, air tu kurang dua belah kan jadi najis juga air tu. Jadi air tu duduk pusing mesin kita punya baju, dalam keadaan air tu dah bernajis. Okay, dah 2-3 kali kita mesin, tak kita basuh, kita hendaklah bilas dulu. Sebab apa? Sebab bila contoh ada tarik sini apa semua, kita dah basuh guna mesin, tak, najis tu dah jadi najis hukmi, tak nampak dah dengan mata mana najis ada tu. Bau najis hilang, rasa najis hilang, warna najis hilang, tak ada dah. Cuma najis tu masih ada sebab kita belum bilas. Jadi kita ambil, kita bilas dulu. Bilas, lepas tu barulah kita spin. Ataupun kita masuk dalam spin, kita pun tuang air ke atas tu. Bila dah keluar daripada saluran tu, saluran spin tu, air yang putih-putih tak tanpa buih, tu kira lah tu. Lepas tu barulah kita spin, barulah bersih. Itu syarat yang pertama. Ayakun al-ma' waridan ghairu mawru'. Saya ambil daripada Taqrir As-Sadidah. Syarat dia ni boleh tengok 137. Muka surat 137. Yang kedua, ayang fasila. Hendaklah air itu berpisah daripada tempat yang kita bersihkan. Ni baju tadi, kita tuang air. Air itu jatuh ke bawah. Kalau air itu kekal kat sini, tak berpisah daripada baju, air itu najis. Jadi syarat nak jadikan air itu air yang mustakmal ataupun air itu bersih, walaupun tak boleh membersihkan, tak mesti dia kena kat sini, betul jatuh ke bawah. Air itu jatuhlah ke bawah, terpisah daripada pakaian, terpisah daripada tempat najis. Yang ketiga, al-la yataghayyar. Air yang jatuh tu tidak berubah. Kalau kita letak air 3 liter, jatuh-jatuh tu air tu dah bau air kencing. Jadi air yang jatuh tu air najis. Sebab dah bau air kencing, dah berubah. Yang keempat, air yakuna qalilan. Hendaklah air yang jatuh tu sedikit. 200 liter, 100 liter, tidak. Kalau air yang jatuh tu banyak, contoh 500 liter, tak, bila jatuh tu pula tidak berubah rasa, bau dan warna, ketika tu bersih. Bukan sekadar bersih, malah boleh membersihkan pula. Jadi ni najis, kita tuang 500 liter air, tak, lepas tu jatuh ke bawah 500 liter air tu. Bila jatuh tu bau najis tak ada, warna najis tak ada, rasa najis tak ada, air kencing tadi lah. Ketika itu apa? Air tu bersih, orang panggil tahur, bersih, dah boleh membersihkan. Dia bukan bersih sahaja, tak. Jadi syarat yang kita bincang ni, syarat nak jadikan air itu bersih sahaja, tapi tak boleh membersihkan. Yang keenam, ala yazida waznul ma'. Hendaklah tidak menambahkan berat air. Tidak menambahkan berat air. Ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-thawbu minal ma' wa ma yulqihi minal wasakhi at-tahiri fil ma'. Sebab kita ambil iktibar air yang diminum, yang disedut, yang diserap oleh pakaian, dan juga air yang dikeluarkan ataupun berat yang dikeluarkan daripada kotoran, daripada baju. Tu mudah aja. Syarat yang kelima, tidak menambah berat air. Contoh, air yang kita tuang ialah air seberat ataupun sebanyak 7 liter. Okey. Bila kita tuang, ni ada najis air kencing, kita tuang 7 liter. Mesti ada air yang diserap oleh baju. Kita ambil lah air yang diserap oleh baju tu 2 liter. Tak? Okey. Jadi 5 liter dah. Sebab 7 liter kita tuang, 2 liter diserap oleh baju. Jadi 5 liter bakinya. Okey. Lepas tu, bila kita tuang kat baju, mesti ada peluh pada baju ni. Peluh dan kotoran-kotoran lain lah. Kotoran-kotoran lain. Tak? Kotoran-kotoran yang lain yang bersih, terpisah daripada apa? Daripada baju. Peluh, contoh air mani yang bersih, apa lagi, hingus. Kita ambil lah 1 liter, beratnya 1 liter. Tak? Okey. Jadi kita tuang 7 liter, diserap oleh ni 2 liter.
dikeluarkan oleh baju ni daripada kotoran yang bersih 1 liter. Jadi jatuh tu 6 liter. Jatuh tu 6 liter. Kalau jatuh tu 6 liter sahaja, maka air yang jatuh tu bersih tapi tak boleh membersihkan. Kalau yang jatuh itu lebih daripada 6 liter, jadi itu air tu najis. Kita tuang 7 liter. Disedut 2 liter jadi 5 liter. Nah, dikeluarkan oleh baju ni, mana ada kotoran-kotoran yang bersih 1 liter sahaja. Jadi 5 tambah 1, 5 tu mana air yang berbaki selepas diserap oleh ni. Tambah 1 iaitu kotoran-kotoran yang bersih daripada baju ni. Kotoran yang bersih bukan najis. Contohnya apa? Hingus, hidung, telinga, peluh. Itu bersih lah tu. Contohlah 1 liter kita ambil. Jadi 6 liter. Kalau lebih 6 liter, kita hukum air tu najis. Sebab apa? Lebih tu daripada najis kat sini. Contoh 6.5 liter. 5 liter itu berat daripada mana? Daripada air kencing tu sendiri jatuh ke bawah. Jadi najis. Yang keenam, ayatul mahal. Syarat yang keenam, nak jadikan air itu air usalah, bersih tapi tak boleh membersihkan. Hendaklah tempat ini bersih. Kita tuang 7 liter. Naik tempat ni bersih dah. Tak ada najis dah yang berbaki. Ketika itu air yang jatuh tu bersih. Kalau kita tuang 7 liter, ada lagi tahi seketul kat situ. Air kencing. Kita bau air kencing lagi. Ketika itu air yang jatuh tu air najis. Jadi kalau cukup 7 syarat ini ataupun 6 syarat ini, kalau cukup 6 syarat ini, maka air yang jatuh itu adalah air usalah, bersih tapi tak boleh membersihkan. Kalau tak faham tak ada masalah, sebab masalah ni memang agak rumit. Dan belajar bukan mesti sekali belajar terus kita faham semua benda tak. Yang penting hari ni pernah dengar dalam fiqh ni ada satu benda yang dinamakan sebagai ma'ul ghusalah. Khalas. Pernah dengar. Faedah lah tu. Satu faedah baru pernah dengar. Lepas tu kita tahu syarat dia 6. Syarat dia apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham tak? Tak faham. Tak ada masalah. Yang penting dah dapat faedah. Ada air nama air ma'ul ghusalah. Syarat dia 6. Kena syarat. Cukup syarat. Air yang jatuh, air itu bersih tapi tak boleh membersihkan. Tak cukup syarat, air yang jatuh tu boleh jadi air najis. Okey. Lepas tu nak fahami dia nanti. Gai akan datang. Dah 38 minit dah. Kita baca lagi. Habis gambar ni. Kemudian dibincangkan pula mengenai air yang banyak. Wal ma'ul kathiru la yatanajasu illa idza taghayyara ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang banyak iaitu 2 kullah dan ke atas, 217 liter dan ke atas lah. Itu air yang banyak. Tidak menjadi najis dengan semata-mata kena najis tak. Berbeza dengan air yang sedikit. Lepas tu jadi najis lagu mana kalau air itu banyak? Illa idza taghayyara ta'muh. Air itu menjadi najis bila kena najis kalau berubah rasanya, rasa air, ataupun warnanya, ataupun baunya, walaupun perubahan tu sedikit. Contoh kita ada kolah. Kolah kita tu adalah 500 liter. 500 liter, 2 kolah ke atas dah, air tu banyak. Masuk najis. Bila masuk najis, contoh air kencing. Menyebabkan bau tu hancing. Walaupun hancing tu tak pekat, tak hangit. Dah menjadi najis. Walaupun perubahan dia perubahan yang sedikit. Masuk bangkai kucing. Jadi warna tu warna bangkai dah air tu. Terbau lah, bau bangkai. Jadi itu menjadi najis. Masuk tahi. Air tu jadi warna keruh dah, warna tahi. Walaupun kekeruhan itu tak terlalu pekat, dah menjadi najis. Tak kisahlah. Yang masuk tu najis yang dimaaf atau tidak. Contoh yang masuk tu lalat. Lalat kita sebut najis yang dimaaf. Tapi masuk tu banyak sangat. 1 kilo lalat masuk. Menyebabkan bau lalat. Warna lalat dah air tu. Warna hitam tak. Ketika itu menjadi najis. Okey, itu air banyak tidak menjadi najis dengan semata-mata masuk najis. Malah mesti mengubah salah satu sifat. Bukan mesti 3-3, salah satu sifat sahaja. Warna, bau ataupun rasa. Walaupun perubahan yang sedikit menyebabkan air itu menjadi najis. Okey. Kemudian dibincangkan sedikit dalam kitab kita ni, dalam Nailur Rajak Syarah Matan Safinatin Najah. Falau zalat taghayyur. Membincangkan tentang kalau perubahan pada air itu berubah.
Air kita ada 200, adalah 500 liter dalam satu kullah tu, dalam satu koloh. Koloh tu koloh lah. Air tu lebih daripada 2 kullah. 500 liter. Masuk najis. Bau najis. Jadi kita sebut najis lah. Okay. Air tu, yang dah bernajis tu, tak, ada kala boleh jadi bersih semula. Dengan beberapa cara. Apa caranya? Yang pertama, dia menjadi kembali semula macam air biasa. Dengan masa yang panjang. Bila masuk lalat 100 ekor, air tu warna hitam. Jadi berubah warna air, jadi najis lah. Kita biar dalam sebulan, kita datang balik kat kolah tu, nak hilang dah warna hitam tu. Dah jadi macam warna air biasa, air pahit biasa. Ketika itu, air tu daripada najis menjadi bersih balik. Sebab apa? Sebab kita tinggalkan lama air tu. Kemudian kembali air tu menjadi air putih balik. Air pahit balik, air biasalah. Bersih. Ataupun dengan kita tambah air. 500 liter warna hitam. Kita tambah dalam 500 liter lagi contohlah. Bila tambah dalam 500 liter lagi jadi 1000 liter, air tu kembali menjadi air putih bersih. Warna najis hilang. Tak, ketika itu dah jadi bersih balik. Boleh kita buat berwuduk, sembahyang, mandi wajib dan sebagainya. Ataupun kita tambah air yang bukan air bersih tapi air mustakmal. Air itu 500 liter jadi tak? Kita tambah air mustakmal, air yang telah digunakan dalam 500 liter. Tambah-tambah hilang bau najis, warna najis, rasa najis, air itu kembali bersih. Ataupun kita tambah air najis. Air itu 500 liter air najis. Sebab masuk lalat. Kita tambah koloh lain yang masuk lalat juga dalam 500 liter. Kita letak dalam satu koloh sahaja. Bila gabung 500 tambah 500 liter tu air najis, tambah 500 lain air najis juga. Ketika itu, air itu kembali bersih. Warna najis hilang, bau najis hilang, rasa najis hilang. Ketika itu, air itu menjadi bersih semula. La binahwi miskin au za'faran walau waqa'at fihi. Okay. Berbeza kalau kita masukkan minyak wangi ataupun za'faran, cecair warna kuning. Ketika itu, air itu kekal kotor. Kekal najis. Contoh, bau bangkai air 500 kullah, 500 liter tu. Bila bau bangkai, kita pun masukkan minyak wangi sikit, misk, kasturi. Bila masuk kasturi, hilang bau bangkai tu. Dah bau kasturi. Ataupun tak bau kasturi. Kasturi itu hanya menghilangkan bau ataupun menutup bau bangkai. Ketika itu kita sebut air itu kekal najis. Sebab kasturi itu tidak menghilangkan najis, tapi hanya menutup bau najis. Dia tidak menghilangkan, dia hanya menutup. Ataupun kita letak za'faran. Air warna hitam sebab lalat 100 ekor tadi. Kita letak za'faran, warna kuning tak. Akhir sekali air tu jadi putih balik, bersih. Sebab apa? Za'faran tu menutup warna hitam tu. Menyebabkan air tu jadi putih balik. Contohlah. Ketika itu kekal najis. Kekal najis. Sebab za'faran dia hanya menutup warna najis, tidak menghilangkan warna najis. Kita nak hilangkan. Kalau hanya menutup, tak boleh. Lepas tu dibincangkan mengenai at-taghayyur at-taqdiri. At-taghayyur at-taqdiri. Nak bincang ke tak nak? Tak payahlah tak. At-taghayyur at-taqdiri ni jarang juga berlaku. Tak payahlah. Lain kali lah. Kita baca masalah lain. وإن وقع في الماء قليلا كان أو كثيرا طاهرا مخالطا يستغنى عنه كزعفران وماء الورد فإن تغير به تغيرا كثيرا بحيث يسلب اسمه لم تجوز الطهارة به وهو طاهر في نفسه كما هو ظاهر وإلا بأن كان الطاهر المذكور مجاورا كالعود والدهن أو لا يستغني الماء عنه كما في مقره وممره أو كان التغير يسيرا لا يسلب اسمه لم يضر. Ini berpindah kepada masalah lain. Masalah apa dia? Masalah kalau jatuh ke dalam air, sama ada air itu sedikit ataupun banyak.
kalau jatuh ke dalam air, sama ada air itu sedikit ataupun banyak, jadi masalah yang kita nak sebut tak kisah air sedikit ataupun banyak. Satu perkara yang cukup syarat yang saya nak sebut ni, tak, maka ketika itu air itu sama ada sedikit ataupun banyak itu tidak boleh kita buat berwuduk. Tapi dia bersih untuk minum, bersih untuk buat basuh kereta, bersih untuk buat basuh baju. Tapi nak buat berwuduk, nak angkat hadas tidak boleh. Air yang lagu mana? Air yang sedikit ataupun banyak dimasuki oleh satu perkara yang bersih, yang jenis mukhalid, yang jenis yustaghna anhu. 3 syarat tu. Contoh air za'faran, air yang kuning tu, ataupun air mawar. Air mawar ataupun za'faran dia bersihlah, bukan najis. Kemudian tu mukhalid ni apa? Kalau kita campur dengan air yang lain, kita campur air mawar dan air yang lain, kita campur air za'faran dan air yang lain, ketika itu kita tak boleh nak bezakan dah mana air za'faran, mana air biasa, mana air mawar, mana air biasa, sebab dia dah bercampur. Kita tak boleh nak pisahkan semula, tak boleh. Tak? Itu kita panggil mukhalid. Jadi air yang masuk dalam bekas itu ialah air yang satu benda yang masuk dalam bekas itu ialah satu benda yang bersih. Lepas tu mukhalid, lepas tu yustaghna anhu. Yustaghna anhu tu kita boleh kontrol benda tu, kita boleh jaga benda tu. Contoh za'faran dengan air mawar, kita boleh jaga nak letak dalam mari, kita letak dalam mari, letak atas meja, kita letak atas meja, nak letak dalam air, kita boleh letak dalam air. Kita boleh jaga benda tu, kita boleh kontrol daripada jatuh dalam air ataupun kita letak dalam mari, jaga elok. Ketika itu kalau mengubah dengan perubahan yang teruk, sekira-kira menghilangkan nama air, kita tak panggil air dah. Kita panggil air mawar, air za'faran, air milo, air sirap. Ketika itu kita tak boleh nak buat berwuduk. Jadi contohnya kita ada kolah. Kolah tu adalah air dalam tu 300 liter. 300 liter, 2 kulah lah. Air tu banyak. Kita letak milo, boleh 2 kilo lah. Akhir sekali air dalam kolah tu 300 liter tu dah jadi warna milo. Mana kita panggil air ni air milo, warna milo, bau milo, rasa milo. Ketika itu air yang banyak tu dihukumkan sebagai bersih tapi tak boleh membersihkan. Mana kita nak buat minum boleh, nak buat berwuduk tak boleh. Sebab apa? Sebab telah masuk kepada ataupun telah masuk ke dalam air itu satu perkara yang bersih, iaitu milo, bersih. Lepas tu mukhalid, bila masuk milo ke dalam tu tak boleh nak beza dah mana milo mana air. Kita tak boleh nak split dah. Dan juga milo tu kita boleh kontrol, yustaghna anhu, kita nak letak kita boleh, kita nak simpan pun boleh. Ketika itu kalau mengubah nama air, daripada air kita panggil air milo, daripada air kita panggil air sirap, daripada air kita panggil air mawar, ketika itu air itu bersih tapi tak boleh membersihkan. Kalau tidak mengubah nama air, tadi 300 liter, kita letak sesudu milo. Tak, kita letak sesudu. Bila letak sesudu, adakah mengubah warna, bau, rasa air? Tak. Tidak memberi efek apa-apa. Sekadar sesudu bila dimasukkan dalam 300 liter air. Maka air 300 liter itu kekal bersih dan boleh membersihkan, dengan mana boleh kita buat berwuduk dan sebagainya. Okey, selesai situ. Jadi syarat untuk air yang sedikit ataupun banyak menjadi bersih tapi tak boleh membersihkan adalah satu perkara yang masuk itu bersih dan juga mukhalid. Tidaklah bersih. Kalau najis, kita dah tengah mengenai air najis tadi. Tak. Okey. Kalau yang masuk itu sekadar mujawir, lawan kepada mukhalid adalah mujawir. Mujawir ni contoh macam pen. Contoh macam ud ni kayu minyak wangi. Kayu yang wangi. Ni kayu yang wangi masuk dalam air. Bila masuk dalam air tu jadi wangi dah. Ketika itu air tu kekal kita boleh buat berwuduk, sama ada air itu banyak ataupun sedikit. Sebab apa? Sebab yang masuk itu hanya mujawir. Mujawir ni apa? Lawan kepada mukhalid. Kita boleh pisahkan balik kayu itu daripada air itu. Tu kita panggil mujawir, berjiran sahaja. Tidak bercampur. Ataupun masuk minyak wangi. Minyak wangi kita boleh pisahkan dengan air. Kita ambil bahagian atas tu minyak wangi. Bawah minyak wangi tu air. Minyak wangi kan terapung atas. Ada. Ataupun yang ketiga, yustaghna anhul ma'. Tadi masuk milo. Milo tu kita boleh kontrol lah.
sama ada nak masuk ke dalam air atau tidak. Ada benda yang kita tak nak kontrol. Memang air tu mesti ada dengan perkara tu. Contoh apa? Kita beli ponderam baru. Ataupun apa tu, orang panggil Sayyidina Muhammad yang letak air dekat atas ni. Simpan air, ponderam tak? Nama apa? PVC apa nama? Tak ingat. Bekas air. Bekas air tu baru. Bila kita letak air, kadang-kadang menyebabkan keluar bau bekas. Tidak ada masalah. Sebab apa? Air tak terpisah daripada bekas tu. Begitu juga kalau kita letak air dalam air dalam air kolam. Kolam tu tanah. Air tu bila masuk dalam kolam tu, air tu jadi warna coklat. Tapi air tu boleh lari tak? Boleh terpelihara tak daripada kolah tu? Daripada kolam tu mana boleh? Sebab memang tempat dia kat situ. Air yang turun daripada hujan. Air hujan lah. Kena bukit. Daripada atas bukit turun ke bawah. Bila dia turun tu, dah akan kena benda tu, kena benda ni. Kena tanah dan sebagainya, menyebabkan bila dia turun kat satu tempat, berkumpul satu tempat, air tu jadi warna hijau sikit, warna coklat sikit. Disebabkan apa? Disebabkan ketika air tu turun daripada atas bukit ke bawah bukit tu, dia lalu. Laluan dia tu, dia kena macam-macam, menyebabkan dia warna lain. Warna dia ada warna macam-macam. Tak ketika itu, air tu kekal boleh kita buat berwuduk. Kesimpulan dia, air kalau berubah disebabkan tempat air itu berada ataupun laluan air itu berada, maka air itu kekal bersih. Okey, selesai kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung fasal yang baru menceritakan tentang mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.